Karburetor tu betul semua duduk depan, duduk atas bubur, duduk bonet ke sama je. Dia tak nanti duduk tempat. Tapi nisbah kepada duduk belakang tu kena hati-hati. Kena hati-hati. Kemudian dan kalau orang datang kepadanya maka ianya minta dimuliakan. Okey, dia ada satu adab. Apabila orang alim masuk ke tempat kita, sunat kita berdiri. Sunat. Tetapi orang alim, bila dia masuk, ada orang tak bangun, lalu terdetik dalam hati dia, kenapa orang tak muliakan aku? Dia dikatakan sombong. Dia tak boleh minta benda tu. Tapi nisbah orang yang meraihkan orang alim tu, sunat dia bangun, meraihkan, memuliakan. Tapi orang alim ni, dia tak boleh ada sifat yang itu. Ataupun orang besar-besar tak boleh ada sifat. Apa sampai nanti ada orang sambut, dia nakkan benda tu, maka dikatakan orang yang sombong. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dua-dua golongan ni masuk kubur juga nanti. Sebab dua-dua golongan ni hebat macam mana pun keluar daripada lubang yang busuk, masuk juga ke dalam lubang yang busuk. Nikmat berbeza-beza tu, nikmat tu adalah untuk masing-masing menggunakannya mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Tak lebih daripada itu. Maka sifat sombong ni, tak membesarkan diri ni, tak boleh ada pada diri kita. Sikit lagi. Tak habis dalam pun. Yang depan. Kita minta dihormati, yang tu haram. Dan menanti orang memberi salam kepadanya dahulu, yang tu pun tak boleh. Mengharap. Sebab jadilah golongan yang terbaik, iaitu golongan yang memulakan memberi salam. Pernah sahabat siapa nama dia, dia menyuruh belakang pokok, dia punya nak bagi salam dahulu daripada Rasulullah. Sebab kebiasaan Rasulullah banyak akan bagi salam tu, dia lompat je, Rasulullah Assalamualaikum, tak dapat je. Tak dapat dulu. Ada, saya tak dengar nama sahabat tu. Rasulullah sentiasa orang yang memulakan memberi salam dalam hidup. Dan mahu ia biar orang angkatkan duduk di muka orang, angkat diri itu dia dapat banyak puji dan sebagainya. Dan tak mahu ia kata dirinya ada taksir pada segala hajatnya jika tersalah sekalipun. Orang yang mengusahakan dirinya, kalau dia tersilap, dia tak nak mengaku. Kita bolehlah tak nak mengaku, mungkin manusia percaya. Masalahnya Allah tahu yang kita salah, tapi kita tak mengaku. Itu masalahnya. Sebab tu akhirnya dia akan bawa kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau kita kata saya tak buat, sebab dia ada pangkat, ada dia kalau dia mengaku aib itu, tetapi Allah mengetahui. Jadi bila orang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia terima diri itu ada taksir, ada kelalaian. Macam yang kita akademi Pancasila tadi itu, ramai yang terlibat dengan masalah tu. Mana jadi juri di luar TV, puji, bagus dia berlakon, bagus dia tu, itu semua dosa. Jadi bila dia beritahu dia tak nak terima, maka dia akan menjadi orang yang sombong. Elakkan daripada jadi macam itu. Maka berlindungkannya dan didatangkan dalil dalam cakapnya. Dan juga dan jika orang beri nasihat akan dia tak mau ia terima nasihatnya, sekira-kira ia pula memberi nasihat, maka memberi nasihat ia dengan keras cakap, kasar. Nasihat orang ni dinikmati wal matilah. Kau tak tahu kan? Kau tak tahu ke benda ni salah ni? Mata buta. Tak accident, dia pam keluar. Awalnya mata buta ke? Kalau buta lebih hancur pada ni lah kita awak. Itu jawab, jadi gaduh. Keluar kita, Assalamualaikum, bagi salam tu. Kalau orang Islam, kalau kita yakin orang tu orang Islam, orang bangga macam mana? Nak selesai sini ke, nak buat clear semua, kita selesai je lah. Okey, itu je. Kalau tak tengking dia pun, bukan kita dibaik terus, kena buat syok dulu. Tapi itulah, dia sabar itu kurang. Seronok tu kan kita sabar dalam kuliah. Bila kena, itu masalah. Dalam kuliah memang seronok termasuk yang cakap. Tapi bila kena ni, tapi kalau kita tak cerita, tak tahu terus, maka kita kena cerita.
Dia akan kembali kepada nafsu imarah. Nafsu imarah ni dia akan boleh bawa segala-galanya. Sifat pemarah tak tentu pasal. Pada maksiat kita memang kena marah dalam hati kita. Tapi pada benda-benda yang tak patut kita marah. Tak? Anak pecahkan pinggan. Dah lah, belilah pinggan lain. Dia mati macam-macam budak. Budak kita 3-4 tahun. Dia boleh pijak budak sampai mati. Membayangkan manusia pada hari ini. Itu nafsu imarah tu. Kalau tak maksud, atau dia tak semayang. Orang tak semayang ataupun orang yang tak jaga semayang, memang tak ada kawan nafsu imarah dia. Sebab tu kita pesan dekat anak-anak kita yang dekat kolej, dekat universiti, pesan dekat anak-anak kita yang semayang tu, kalau cari rumah serakan, rumah sebilik, serumah tu, rumah sewa tu, cari orang yang semayang. Sebab duduk di rumah dengan orang tak semayang, 70 balak. Ada 70 balak, bila-bila boleh sampai. Kadang-kadang yang tak semayang tu keluar, balak sampai kena orang semayang. Dia boleh jadi macam itu. Sekiranya ia pula memberi nasihat, maka memberi nasihat ia dengan keras cakap, kasar, dan menyakitkan hati orang lain. Dan jika dilawan atau digalang satu daripada cakapnya, maka ia pun lalu marah. Dia kalau dibantah cakap dia marah. Dan jika sekiranya ia menjadi guru, tak mahu ia bersama-sama dengan orang yang belajar, maka dihinakan mereka itu dan ditunding hidungnya sahaja, serta dibangkit-bangkitnya dan diperkulinya. Dan memandang ia kepada orang awam semacam memandang keldai, dikatakan semuanya bodoh. Ini masalah orang berilmu. Orang law ni orang berilmu. Bila pandang orang tak pakai dua pendek tu, pandang dengan pandang ini, seolah-olah dia tu dah ada ilmu hebat sangat. Kita kena doakan. Kita kena doakan. Yang saya cerita juri apa panggil saya tak tahu, saya merujuk kepada perangai. Saya tak rujuk pada orang. Sebab orang tu wajib kita mendoakan. Perangai itu yang kita petikai. Perangai itu yang kita nak perjelaskan supaya perangai itu tak kena pada kita. Itu sahaja. Kita tak boleh kenakan pada ain jasad orang tu, tak boleh. Jadi kalau kita nak komen, perbuatan macam itu, kita komen pada perbuatan, bukan pada diri orang yang melakukan maksiat tersebut. Sebab apa? Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala din. Kita doakan Allah ni dia boleh bolak-balikkan hati. Saya dah pernah kena boleh kena pada siapa-siapa. Sebab tu kalau kita nak membincangkan hal yang tak elok, bincang pada sifat, bukan pada zat orang. Kalau kau ikut, kalau kau buat dia perangai macam dia, perangai dia, bukan dia, perangai dia tu, kau boleh komen itu. Sebab apa? Dia tu mungkin dalam keadaan jahil, dia tu mungkin dalam keadaan tersesat. Kita berkewajipan sekurang-kurangnya kita mendoakan. Ramai orang wali-wali Allah, saya baca dalam kitab kisah-kisah sufi, ramai yang meningkat kedudukan dia di sisi Allah akibat terkena doa orang alim. Jadi tuan orang alim hari-hari kuliah aku. Tadi kuliah subuh, kawasan saya tak datang, keras. Enggak. Tuan orang alim. Jadi bila tengok orang maksiat, orang tengah maksiat, orang yang tak tahu, doakan. Kalau nak bercakap di atas perbuatan, jangan bercakap di atas diri pembuat tersebut. Dia jatuh mengumpan. Dia jatuh mengumpan. Akhir sekali dia kata, dan memandang ia kepada orang awam semacam memandang keldai, dikatakan semuanya bodoh. Dan banyak lagi barang yang jadi daripada sifat membesarkan diri. Maka apabila ada sifat membesarkan diri itu pada seorang, dan saya boleh jadi ia melampau had pada berbuat maksiat, seperti sampai mengaku dirinya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Fir'aun, dan melawan Allah dan Rasulnya, enggan mengaku dirinya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah teruklah penyakit ini, insya-Allah mudah-mudahan kita tak sampai. Tapi dengan nikmat yang Allah bagi pada kita tu, boleh jadi kita membesarkan diri. Kita dah duduk surau, kita hina orang tak duduk surau, nanti boleh jadi macam itu. Kita dah semayang, kita peleking, kita semata-mata nak mengata orang yang belum dapat semayang, itu dikatakan membesarkan diri. Jadi elaklah dua perkara. Pertama, sombong. Yang keduanya membesarkan diri. Sebenarnya kita akan sambung lalai dan menurut hawa nafsu. Itu macam mana pula? Kita akan sambung insya-Allah pada bulan hadapan, insya-Allah.